Sebab saya pernah ingat satu kisah di mana seorang kanak-kanak bersama ayahnya, Muhammad Ad-Durrah, tahun 2000 tak silap saya, ditembak bertubi-tubi dalam keadaan mereka tidak bersenjata. Lalu daripada awal kehidupan tu dia bertahan tu sehingga kematian dia ditembak. Maka menunjukkan kepada kita hari ini pun perasaan yang tidak berbelas kasihan kepada anak-anak itu masih membeku dalam hati Zionis sehingga sekarang hari ini pun ramai kanak-kanak menjadi mangsa kepada kezaliman mereka tanpa belas kasihan. Jadi satu motivasi untuk diri kita di sini sebenarnya, di Malaysia sebenarnya, adalah untuk kita memperbaiki bagaimana pandangan kita kepada dunia ataupun kepada Palestin sendiri, dan kita berbalik kepada diri kita di sini, bagaimana kita menghidupkan hati-hati kita dalam keadaan sekarang ini, Masya Allah. Jadi Ustaz, sebagai mungkin penutup soalannya adalah bagaimana Ustaz meramalkan berapa tahun lagi insya-Allah kemenangan yang sebenar akan diraih oleh pejuang-pejuang Palestin Al-Qassam dan yang benar-benar ikhlas dalam perjuangan mereka dalam menunjukkan kebangkitan Islam yang sebenar, insya-Allah Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Tengku atas soalan yang diberikan. Saya rasa soalan yang cukup cantik untuk kita simpulkan perbincangan kita pada hari ini. Dan saya minta maaf kepada Ustazah, kepada Ustaz, kepada pendengar yang lain. Seronok kita bercerita hari ini. Kalau boleh kita nak sambung sampai ke subuh. Tapi rezekinya setakat itu saja. Rezeki orang lain juga untuk berkongsi di tempat yang lain. Ada rezeki insya-Allah di masa akan datang kita boleh buat live pula dengan isteri saya. Isteri saya balu kepada syahid. Suaminya syahid. Adik ipar saya syahid, iaitu adiknya juga syahid. Dan atuknya juga syahid. Jadi dikelilingi oleh para syuhada. Ada rezeki insya-Allah boleh buat live bersama-sama dengannya nanti dalam siri yang kedua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, bila mana kita sebut tentang bila bumi Palestin ini akan dibebaskan, kita boleh jawab. Tapi sebenarnya ada satu soalan yang jauh lebih penting daripada itu, iaitu bila Palestin ini dibebaskan kelak, adakah kita yang akan ada bersama-sama dengan tentera pembebasannya? Adakah kita yang akan menjadi tangan-tangan yang menghalang tangan-tangan kotor Zionis daripada terus mencederakan penduduk-penduduk, memalukan, merobek maruah wanita-wanita yang ada di bumi Palestin ini? Itu soalan yang lebih utama. Sebab apa? Sebab kita yakin di penghujung perjalanan dan perjuangan yang panjang ini, tidak boleh tidak bumi Palestin akan dibebaskan. Sebutkan perkara ini akan berlaku. Dan antara ramalan yang disebutkan ialah ramalan oleh Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin disebutkan dalam satu video yang masyhur. Dia katakan bahawa bumi Palestin akan dibebaskan pada tahun 2027. Sebab apa 2027? Sebabnya dalam agama kita setiap 40 tahun akan berlaku kebangkitan yang akan merubah keseluruhan dunia Islam. Dan bumi Palestin ini dijajah pada tahun 1947. 40 tahun selepas 1947 telah berlaku kebangkitan yang sangat-sangat besar. Telah berlaku kemarahan penduduk yang menyebabkan Zionis rasa terancam sehingga merubah keadaan politik dan keadaan penduduk-penduduk di kawasan dan rantau ini. Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah intifada yang pertama. Intifada batu yang berlaku pada tahun 1987. Kebangkitan rakyat yang luar biasa
mengorbankan segala yang mereka ada demi mempertahankan bumi ini. Dan selepas tahun 1987, 40 tahun selepasnya ialah tahun 2027. Tahun 2027, Syekh Ahmad Yassin ramalkan Israel akan jatuh dan Palestin akan dibebaskan. Dan secara peribadi setelah berada hampir 10 tahun di bumi Palestin ini, asalnya saya sebutkan secara jujur, saya rasakan macam mustahil Palestin ini nak dibebaskan di usia kita masih hidup. Dalam masa yang singkat, 6 tahun lagi nak dibebaskan bumi Palestin. Tetapi tahun lepas, Allah bagi kepada kita pengajaran yang cukup mengajar kita. Pengajaran yang cukup menjentik hati. Bila mana Allah tundukkan seluruh dunia, bukan sahaja Israel, dengan wabak dan virus yang tak dapat dilihat oleh manusia. Allah tunjukkan kepada kita bagaimana sempadan-sempadan ditutup. Sebagaimana kalian tutup ke atas Gaza, Allah tutup sempadan-sempadan negara kalian. Bagaimana kalian sekat Palestin dengan ekonominya, Allah sekat ekonomi kalian. Dan tidak ada satu kuasa besar pun yang mampu berdiri di hadapan virus yang tidak dapat dilihat ini dan sebutkan kepada virus, aku lebih kuat daripada engkau. Sebab itulah budak-budak di Palestin ini, bila mana dia tengok roket, dia kata, alah, engkau tu hanya boleh terbangkan roket daripada bumi engkau dan daripada jet-jet pesawat engkau ke atas bumi Gaza. Tapi engkau tak tengok di atas roket-roket itu ada Allah yang lebih berkuasa. Maka Allah jentik hati kita dan Allah sebut kepada kita, kalaulah Namrud dahulu yang rasa dia cukup hebat, yang rasa dia cukup gah, Allah tumbangkan dengan nyamuk, maka kita ni setakat Israel, kalau Allah nak kata kun fayakun, bila-bila masa saja boleh ditimbangkan dan boleh dijatuhkan. Jadi yang penting ialah keyakinan kita. Kalau tak pun dibebaskan pada tahun 2027, akhirnya bumi ini tetap akan dibebaskan. Bumi ini tetap akan merasai kemerdekaan sebagaimana yang kita rasai. Soalnya yang saya sebut tadi yang lebih utama, adakah kita akan jadi sebahagian daripada perjuangan pembebasan ini? Dan mungkin saya nak tutup dengan sebuah kisah yang berlaku, diriwayatkan, diceritakan di bumi Gaza ini, berlaku masa mula-mula serangan bermula di Masjid Al-Aqsa, di mana ada seorang ulama di bumi Gaza ini diceritakan, dan ulama ini ulama yang warak, yang terkenal, tidak menipu, tidak mencipta kisah. Diceritakan bagaimana dia bermimpi, dan dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bila mana mimpi berjumpa dengan Rasulullah ini mimpi yang benar. Syaitan dia tak boleh menjelma jadi bentuk Nabi. Maka mimpi ini adalah mimpi yang benar. Dia jumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah datang kepadanya. Rasulullah minta kepadanya untuk diberikan air. Rasulullah dahaga diminta kepada ulama tersebut untuk diberikan air. Maka ulama ini pun pergi ambil air, dibawa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan air tersebut. Lalu bila mana ulama ini pergi balik nak jumpa dengan Rasulullah, dia didapati di belakangnya ada satu kumpulan pemuda yang sangat ramai. Satu kumpulan yang sangat besar sedang berjalan dan mengikutnya di belakang. Lalu bila mana dia sampai kepada Rasulullah, diberikan air tersebut. Rasulullah pandang ke belakang, dia tengok ada satu kumpulan pemuda yang besar sedang mengikuti jejak ulama tersebut. Lalu dia tanya kepada ulama tersebut, siapakah pemuda-pemuda ini? Apa yang mereka sedang lakukan? Ke mana mereka hendak tuju? Maka ulama ini menjawab kepada Rasulullah, disebutkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka ini berkumpul datang untuk berjumpa denganmu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah dipandang ke arah ulama tersebut dan disebutkan kepada ulama tersebut, bagi tahu kepada mereka, kalian tidak perlu datang untuk berjumpa denganku, tetapi pergilah ke Masjid Al-Aqsa kerana aku juga sedang bersiap sedia untuk ke sana. Subhanallah.
Rasulullah sedang siap untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa, maka insya-Allah pembebasan ini tidak lama lagi akan berlaku. Soalnya kita tanya balik semula, adakah kita akan berada bersama-sama dalam Jaish Muhammad alladhi saufa ya'ud. Kita dulu selalu sebut saufa ya'ud. Saufa ni kalau orang yang belajar bahasa Arab tahu, saufa ni maksudnya lama lagi akan kembali. Tetapi orang-orang Palestin ketika ini dia tidak lagi melaungkan Jaish Muhammad saufa ya'ud. Dia laungkan dan disebutkan bahawa Jaish Muhammad qad 'ad, telah pun kembali dan mula membebaskan sedikit demi sedikit bumi ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada Jaish Muhammad yang akan membebaskan bumi Palestin ini di bawah panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu InsyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Meremang bulu roma, meremang. Subhanallah bila kita mendengar khulasah kesimpulan yang dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Nadir. Tuan-puan sahabat dimati Allah sekalian, semboyan jihad telah pun dibunyikan. Namun adakah kita benar-benar menyambutnya? Bukan hanya sekadar dengan kata-kata ataupun dengan rasa sedih dan sebagainya. Tapi adakah kita kuat untuk menyambut seruan jihad ini? Dengan harta benda, dengan doa, dengan masa, dengan tenaga dan sebagainya. Subhanallah. Jika kita mengikuti jangkaan ataupun kita sebutkan, ini bukan ramalan biasa. Ini adalah alim, ulama, syahid, Syekh Ahmad Yasin. Subhanallah. Dan kita yakin dan pasti para musuh kita iaitu di kalangan Zionis Israel ini, mereka juga tahu tentang ramalan ini. Mereka sudah tentu tahu. Dan sudah tentu mereka juga menyiapkan dengan persiapan yang terbaik sehabis baik supaya ramalan syahid ini tidak menjadi kenyataan. Maka dengan itu, semboyan jihad yang telah dibunyikan ini juga kita perlu menyambutnya dengan lebih bersungguh-sungguh kerana kita perlu menjadi sebahagian daripada kemenangan ini. Kita mewajibkan diri kita untuk menjadi sebahagian daripada perjuangan ini. Masya Allah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, 3 masjid yang wajib dipelihara, dipertahankan dan dijaga oleh umat Islam seluruh dunia termasuk kita. Tidak terkecuali siapa pun. Yang pertama, Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Dan kedua masjid ini masih lagi dalam keadaan aman di bawah pemerintahan jagaan Arab Saudi. Namun ada satu lagi masjid yang sangat dekat dengan kita umat Islam. Sebagai salah satu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan dalam perjalanan Isra daripada Mekah, daripada Mekah. Isra perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, Allah pilih bumi yang barakah, iaitu bumi Palestin, iaitu Masjidil Aqsa, untuk dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, untuk menerima satu ibadah yang menjadi ibadah yang paling mulia dan tinggi dalam agama kita, iaitu salat. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, maka setiap kali kita salat, kita harus ingat kiblat pertama kita umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Setiap kali kita salat, kita harus ingat bahawasanya masjid tempat Rasulullah Mi'raj, yang mana Rasulullah menjadi imam kepada para Nabi ketika itu, menjadi imam kepada para malaikat, Allah telah memilih iaitu Masjidil Aqsa. Maka sebab itu setiap kali, 5 kali sehari sebenarnya, kita diingatkan tentang Masjidil Aqsa yang masih lagi di bawah kekuasaan Yahudi laknatullah, musuh kita sejak azali sehinggalah akhirat. Subhanallah. Maka saya suka ingin memuji kehebatan di kalangan rakyat Malaysia, umat Islam, yang membuat serangan dari sudut cyber, pejuang-pejuang cyber, tentera cyber. Dan saya kira ini berlaku pada tahun ini. Tidak berlaku sehingga sedahsyat ini, sehebat ini.
Saya nak ucapkan tahniah kepada para pejuang cyber. Dan kita boleh lihat bagaimana rating FV, kita boleh lihat bagaimana serangan cyber sedikit sebanyak telah pun berjaya kan mematahkan ataupun melenturkan keberanian Israel. Subhanallah.